Okey. Okey, tajuk sekarang ni tajuk penaklukan matematik. Okey, tajuk tingkatan 4 bab 3. Okey, dalam tajuk ni kita akan belajar pernyataan, pengkuantiti semua dan sebilangan, implikasi, hujah, deduksi dan aruhan. Okey, kita akan belajar 5 benda ni dalam tajuk penaklukan matematik. Okey, kita tengok dulu untuk pernyataan. Okey, pernyataan ialah sejenis ayat yang maksudnya sama ada benar atau palsu. Okey, tak kira lah pernyataan yang diberi tu benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Okey, tak kira lah kedua-dua pernyataan tu benar atau palsu. Okey, itu tetap yang dekat dinamakan pernyataan. Tapi bukan kedua-duanya lah. Okey, bukan kedua-duanya benar atau palsu. Okey, salah satu saja. Okey, sama ada pernyataan itu benar ataupun pernyataan itu palsu. Okey, sama ada ayat itu benar ataupun ayat itu palsu. Okey, itu dinamakan pernyataan. Okey, ayat yang merupakan pertanyaan, arahan dan seruan adalah bukan pernyataan. Okey, kalau satu ayat tu ada pertanyaan. Okey, ada pertanyaan, ada arahan. Okey, arahan suruh kita tolong ke ataupun suruhan tolong. Itu bukan pernyataan. Okey, tengok kat sini. Contoh pernyataan suatu ayat yang benar ataupun palsu lah. Ayat tu sama ada benar ataupun palsu. Sama ada ayat tu benar ataupun salah, tetap dinamakan pernyataan. Contoh kat sini, 3 adalah nombor prima. Okey, pernyataan. Okey, itu ialah pernyataan benar. Jadi itu pernyataan benar. Okey, kemudian 3 kuasa 2 tambah dengan 3 kuasa 2 sama dengan 3 tambah 2 dengan 2 kuasa 2. Jadi pernyataan ni sebenarnya salah. Okey, jadi tetap dinamakan pernyataan salah. Okay, kemudian X tambah X sama dengan 2X. Okey, ini dia bagi kita kata X tambah dengan X sama dengan 2X. Okey, pernyataan ni benar. Okey, kemudian 7 kurang daripada 6. 7 kurang daripada 6. Salah lah kan? Okay, bila salah, tetap dinamakan pernyataan salah. Jadi tetap dinamakan pernyataan walaupun ayat itu salah. Okey, tetap dinamakan pernyataan. Tapi dia dilabelkan sebagai pernyataan salah lah. Okey, yang seterusnya kalau bukan pernyataan, contoh-contoh yang bukan pernyataan. 3M tolak 2 sama dengan 6. Okey, jadi kat sini M itu sebenarnya apa? Tak ada. Tak ada jawapan. Bila M tak ada jawapan, tak tahu berapa, maka itu bukanlah pernyataan. Jadi 3M tolak 2 sama dengan 6 ni bukan pernyataan. Kemudian 3K tambah dengan 7. Okey, 3K. Okey, kat sini dia kata 3K tambah dengan 7. Jadi 3K tambah dengan 7. Dia beritahu yang tu je. Pernyataan ni yang tu je. Jadi ini bukan pernyataan. 3K tambah 7 ini bukan pernyataan. Okey, kemudian 3 tambah 7. Okey, walaupun kita dah tahu dah 3 tambah 7 ni 10, tapi dia tak bagi tahu kat sini kata 10. Jadi kat sini bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Okey, seterusnya kalau R bertindan dengan P kesatuan dengan Q. Okey, ini bukan pernyataan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang tindan apa. Sebab kita tak tahu nombor apa yang bertindan. Kalau kita kat situ dia beritahu nombor. Okey, sesuatu nombor itu bertindan yang ni, kesatuan dengan ni. Okey. Jadi kat situ kita boleh tahu nombor apa. Jadi kat sini untuk R bertindan dengan P kesatuan dengan Q ini bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu apa dia. Tak tahu apa ayat tu. Jadi ini bukan pernyataan. Okey. Okey, bukan ayat atau anda tak tahu apa maksud. Okey, maksudnya kat sini kalau nak kenal pasti sama ada ayat itu pernyataan ataupun bukan pernyataan. Kita tengok, kita tanya balik. Apa yang nak beritahu? Okey, bila kita dah tahu dah apa yang nak beritahu, kita tahu apa maksud dia, maka itu pernyataan. Kalau kita tak tahu apa maksud dia ni, itu bukan pernyataan. Okey, seterusnya pengkuantiti semua dan sebilangan. Okey, pengkuantiti ni adalah perkataan yang menerangkan bilangan. Okey, bilangan objek atau kes tertentu dalam satu pernyataan. Pengkuantiti ni maksudnya kita nak bagi tahu bilangan dia. Okey, jumlah dia, kuantiti dia. Okey, kuantiti objek tu dalam sesuatu keadaan. Okey. Okey, contoh kat sini kalau semua.
semua ialah satu pengkuantiti yang digunakan untuk merujuk kepada setiap objek dalam pertimbangan. Kalau pengkuantiti untuk semua, semua ni maksud dia satu pengkuantiti, satu ayat, satu perkataan yang kita nak menunjukkan kuantiti dia tu untuk setiap objek tu. Untuk setiap objek tu, maksudnya semua. Maksudnya setiap objek tu ada. Itu dinamakan semua. Jadi sini contoh ayat dia. Semua nombor genap ialah gandaan 2. Bermaksud setiap nombor genap. Jadi setiap nombor genap ialah gandaan 2. Nak beritahu atas setiap nombor genap tu. Itu dinamakan semua. Perkataan yang sama bagi semua ialah semua, sebilangan, setiap. Itu ialah perkataan yang sama maksud dengan dia. Sama maksud bagi semua. Kita bertukar kata sebilangan nombor genap ialah gandaan 2. Maksud yang sama. Ataupun setiap nombor genap ialah gandaan 2. Maksud yang sama. Yang seterusnya sebilangan. Sebilangan ialah satu pengkuantiti yang digunakan untuk merujuk kepada beberapa tetapi bukan setiap objek dalam pertimbangan. Bila sebilangan ni, ini sorry yang ni ini bukan sebilangan ni. Untuk perkataan yang sama bagi semua ialah setiap. Setiap saja. Sebilangan tak terkira. Sorry, ini tersilap. Itu silap. Jadi di sini untuk semua, untuk semua perkataan bagi semua ialah setiap saja. Jadi setiap nombor genap ialah gandaan 2. Seterusnya untuk pengkuantiti sebilangan. Sebilangan ni ialah satu perkataan yang kita nak merujuk kepada beberapa saja. Maksudnya setengah daripada yang tu. Maksudnya maksudnya beberapa je daripada objek tu. Bukan semua, bukan setiap objek tapi beberapa saja, setengah saja. Contoh ayat kat sini, sebilangan nombor perdana adalah ganjil. Maksud kat sini kata sebilangan daripada nombor perdana adalah ganjil. Bukan semua nombor perdana adalah ganjil tapi sebilangan. Maksudnya bukan semua dalam nombor perdana itu adalah ganjil. Rujuk pengkuantiti semua dan sebilangan. Ini adalah contoh soalan. Ini contoh soalan. Dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan, lengkapkan setiap yang berikut supaya membentuk satu pernyataan benar. Ini contoh dia. Ini dia kata segi 4 tepat adalah segi 4 sama. Betul ataupun tidak. Bukan betul ataupun tidak. Sama ada semua segi 4 tepat adalah segi 4 sama. Betul tak? Tak semua kan? Semua segi 4 tepat. Segi 4 tepat dan segi 4 sama. Tak semua. Sebilangan saja. Jadi kat sini yang sesuai adalah sebilangan segi 4 tepat adalah segi 4 sama. Yang seterusnya B. Nombor perdana adalah nombor ganjil. Betul tak nombor perdana adalah nombor ganjil? Bukan semua kan? Hanya sebilangan sahaja. Jadi kat sini untuk B ni jawapan dia sebilangan nombor perdana adalah nombor ganjil. Maksudnya bukan semua nombor perdana adalah nombor ganjil lah, hanya sebilangan. Sebab apa? Sebab nombor 2 adalah nombor perdana dan nombor 2 adalah nombor genap. Jadi sebilangan sajalah nombor perdana adalah nombor ganjil. C. Segi 3 mempunyai sisi sama. Tak semua segi 3 ada sisi sama. Jadi kat sini sebilangan saja. Jadi sini jawapannya sebilangan segi 3 mempunyai sisi sama. Untuk yang D pula, nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Betul tak semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2? Jadi kat sini perkataan yang sesuai adalah semua. Semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Yang seterusnya, operasi ke atas pernyataan. Operasi ke atas pernyataan ni. Tengok yang pertama dulu. Perkataan bukan atau tidak boleh menafikan kebenaran bagi satu pernyataan. Maksudnya bila perkataan bukan ataupun tidak, kedua perkataan ini boleh menafikan. Kedua perkataan ini akan menafikan kebenaran bagi suatu
pernyataan. Okey, contoh kat sini, jika P mewakili satu pernyataan, maka negatif P mewakili penafian P. Okay, maksudnya kat sini kalau P tu satu pernyataan. Kalau kita nak menafikan dia, kita tambah negatif lah. Kat sini negatif P mewakili penafian P. Yang bermaksud bukan P atau tidak P. Jadi kita boleh bubuh simbol negatif P lah. Maksudnya bukan P ataupun tidak P. Okey, semua nombor berdana ialah nombor ganjil. Jadi kat sini palsulah, bukan semua nombor berdana ialah nombor ganjil. Hanya setengah sahaja yang hanya setengah sahaja, sebilangan sahaja nombor perdana adalah nombor ganjil. Jadi pernyataan ni palsu. Jadi kita nak buat pernyataan yang benar, kita bubuhlah bukan semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Jadi kat sini kita tambah perkataan bukan. Jadi kat sini perkataan bukan ini akan menafikan perkataan yang palsu tadi tu. Jadi kat sini bukan semua, tambah bukan sahaja 8, jadi dia telah menunjukkan perkataan itu benar. Di sini bukan semua nombor berdana ialah nombor ganjil. Okay, ini antara contoh dia lah. Okay. Jadi sini kita tengok contoh yang dia. Contoh pertama, tukarkan nilai kebenaran bagi pernyataan yang diberi menggunakan perkataan tidak atau bukan. Jadi kat sini kita akan tukar nilai kebenaran ini. Okay, nilai kebenaran 7 ialah 17 ialah satu nombor perdana. Jadi kita akan tukarkan kebenaran 17 ialah satu nombor perdana ini kepada dengan menggunakan perkataan tidak ataupun bukan. Okay. Maksudnya 17 ialah nombor perdana ini, pernyataan ini benar, tapi kita nak tukarkan nilai kebenaran ni. Nak tukarkan nilai kebenaran ni kepada perkataan tidak atau bukan. Jadi sini kita tambahlah perkataan bukan. Jadi 17 bukan satu nombor perdana. Okay, jadi kat sini ayat ni kepada benar kepada palsu. Daripada ayat yang benar kepada ayat yang palsu. Okey, jadi yang B ni pula 39 adalah gandaan bagi 9. 39 ialah gandaan bagi 9. Jadi kat sini 39 adalah gandaan bagi 9 ini bukan benar. Okay, maksudnya perkataan palsu dah. Jadi kita tukarkan perkataan ni kepada benar. Jadi tambah perkataan bukan. Jadi 39 bukan gandaan bagi 9. Jadi perkataan ni daripada palsu jadi benar. Jadi sekarang ni kita tukarkan kepada perkataan kepada pernyataan yang benar. Okay, ini antara contoh dia untuk operasi ke atas pernyataan. Yang seterusnya operasi ke atas pernyataan yang tadi melibatkan perkataan bukan, tidak. Sekarang kita tengok pula untuk keadaan yang menggunakan perkataan dan. Okey, gabungan dua pernyataan dengan perkataan dan menghasilkan satu pernyataan baru yang benar. Maksud kat sini bila satu pernyataan tu kita gunakan perkataan dan. Okey, kita gunakan perkataan dan, maka di situ akan adanya satu pernyataan baru yang benar. Apabila kedua-dua pernyataan yang digabung itu benar. Okay, maksud kat sini bila sesuatu ayat itu, bila sesuatu pernyataan tu kita gabungkan. Kita gabungkan dua pernyataan. Contoh kat sini ada satu pernyataan. Okey, contoh satu pernyataan tu A. Okey, satu pernyataan tu B. Okey, kemudian A dengan B ni digabungkan dengan perkataan dan. Kemudian kita gabungkan dengan perkataan dan, pernyataan baru yang benar. Akan adanya satu pernyataan baru yang benar apabila kedua-dua pernyataan A dengan B tu, pernyataan tu digabungkan itu benar. Okey, dia akan dibenar, perkataan baru tu akan dibenar apabila pernyataan A dengan pernyataan B itu benar. Okey. Dan apabila dan juga apabila pernyataan baru tu akan jadi palsu apabila salah satu ataupun kedua-dua pernyataan yang digabung itu palsu. Maksud kat sini bila sesuatu pernyataan, contoh pernyataan A digabungkan dengan pernyataan B dengan perkataan dan, dia akan jadi palsu apabila salah satu. Okey, salah satu maksudnya antara pernyataan A dengan pernyataan B ataupun kedua-dua pernyataan A dengan pernyataan B itu pernyataan palsu. Okey. Jadi kat situ akan jadi palsu lah bila salah satu tu palsu ataupun kedua-dua tu palsu. Pernyataan kedua-dua tu palsu. Okey, itu untuk perkataan dan. Beza pula untuk perkataan atau. Okey, gabungan dua pernyataan dengan perkataan atau menghasilkan satu pernyataan baru yang palsu. Kita tengok yang palsu untuk atau pula, tadi untuk dan.
Okay, dan bila perkataan yang digabungkan dengan dan, dia akan jadi sesuatu yang berbeza. Kalau atau pula, dia akan berbeza. Okay, kalau atau pula, okay, contoh satu pernyataan A digabungkan dengan pernyataan B dengan perkataan atau, dia akan hasilkan satu pernyataan baru yang palsu apabila kedua-dua pernyataan digabungkan itu adalah palsu. Okey, berbeza pula untuk atau bila satu pernyataan A digabungkan dengan pernyataan B dengan perkataan atau, dia akan hasilkan satu pernyataan baru yang palsu apabila kedua-dua, maksudnya pernyataan A dan pernyataan B itu adalah palsu. Bila dua-dua itu palsu, baru pernyataan itu palsu. Okey, untuk pernyataan benar pula, untuk pernyataan benar untuk gabungan antara untuk gabungan atau, okey, untuk gabungan atau, dia untuk pernyataan benar apabila salah satu, okey, salah satu atau kedua-dua pernyataan yang digabungkan itu benar. Okey, jadi untuk suatu pernyataan, dua pernyataan yang digabungkan dengan pernyataan atau, dia akan jadi benar, jadi satu pernyataan baru yang benar apabila salah satu, maksudnya pernyataan A dan pernyataan B, salah satu dah antara A ataupun B benar. Salah satu daripada A ataupun B benar, maksudnya salah satu, ada contoh A salah, A ni palsu, B ni benar, ataupun B ni palsu, A ni benar, atau kedua-dua perkataan yang digabungkan itu benar, ataupun A dengan B ni benar, dia akan jadi pernyataan yang benar. Jadi kat sini berbezalah untuk perkataan dan atau. Jadi kat sini bila kita boleh rumuskan dia punya dan atau ni, kita boleh rumuskan dalam bentuk jadual. Contoh kat sini P dengan Q. Okey, P dengan Q ni dua pernyataan lah. Pernyataan P dengan pernyataan Q. Contoh kat sini pernyataan P ni benar, pernyataan Q ni benar. Okay, bila kedua-dua benar, kita gabungkan dengan perkataan dan, dia akan jadi benar. Okey, bila P dengan Q ni digabungkan, dia akan benar juga. Okey, bila benar-benar, dia akan jadi benar-benar. Atau pernyataan dan atau, dia akan jadi benar. Contoh kalau P ni benar, Q ni salah. Pernyataan Q ni salah. Kalau kita gabungkan pernyataan P dan Q ni, okay, pernyataan B yang benar, pernyataan Q ni salah, dia akan jadi salah untuk dan lah, untuk gabungan dengan dan. Kalau atau, dia akan jadi benar. Okay, dia akan jadi benar. Okay, kalau P pernyataan salah, Q pernyataan benar. Okay, untuk dan, gabungan dengan dan, dia akan jadi salah. Kalau gabungan dengan atau, dia akan jadi benar. Okay. Untuk P pula, kalau P salah, Q pernyataan salah, kedua-dua salah. Jadi untuk pernyataan gabungan dengan dan, dia akan jadi salah. Ataupun dia akan jadi salah. Jadi kat sini benda kita boleh simpulkan dekat sini bahawa untuk pernyataan dan, untuk pernyataan yang ada dan, dua pernyataan digabungkan dengan perkataan dan, dia takkan menang walaupun dengan pernyataan salah. Dia akan menegakkan kebenaran. Untuk dan, pernyataan yang digabungkan dengan dan, dia akan menegakkan kebenaran. Walaupun salah satu tu salah, walaupun salah satu tu benar, ada satu dia salah, tetap dia menegakkan kebenaran bahawa pernyataan itu salah. Okay, walaupun ada salah satu tu benar, dia akan tetap menetapkan kebenaran bahawa salah. Okay, maksudnya kat sini dan menegakkan kebenaran. Kalau atau pula, dia akan menangkan walaupun ada salah satu salah, ada satu dia salah, satu dia benar, dia tetap akan kata benar juga. Maksudnya kat sini, dan dia akan menangkan benar, akan menegakkan kebenaran, atau dia akan menegakkan kesalahan, menegakkan pernyataan palsu atau pernyataan yang salah. Okey, jadi kat sini dan benar dekat benar atau benar dekat palsu, benar dekat palsu. Jadi benda ni kita kena hadam betul-betul lah. Okay, memang benda nampak macam sukar, tapi kita kena faham pelan-pelan. Banyakkan buat latihan. Jadi dia akan jadi faham. Okay, kita contoh kat sini. Okay, contoh soalan untuk dan atau tadi. Okay, contoh yang pertama dia kata tentukan nilai kebenaran bagi setiap pernyataan berikut. Okay, kat sini 12 jarak dengan negatif 3. Okay, 12 jarak dengan negatif 3 dia kata sama dengan negatif 36. Betul ke? Okay, sama dengan negatif 36, betul lah. Okay, jadi kat sini
Jadi kat sini 12 darabkan negatif 36. Jadi betul. Okey. Kemudian sama negatif 36 jadi betul. Dan pernyataan seterusnya digabungkan dengan dan. Okey, digabungkan dengan dan. Okey, 15 tolak dengan 7. 15 tolak 7 sama dengan 8. Betul ke? Pernyataan yang benar. Jadi betul lah 15 tolak dengan 7 sama dengan 8. Sama dengan 8. Jadi kat sini kedua-dua pernyataan ni benar. Bila kedua-dua pernyataan ni benar, digabungkan dengan dan, dia akan jadi benarlah. Jadi pernyataan ni benar. Jadi P2 adalah benar. Jadi kat sini untuk A ni benarlah. Jawapan dia pernyataan ni benar. Kat sini, okey, ini penyelesaian dia. Okey, tengok dulu satu. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar. Oleh itu, adalah satu pernyataan benar. Okey, jadi A ni benar. Pernyataan yang benar. Okey, tengok B pula. Dia kata kat sini 60 boleh dibahagi dengan 4 atau 9. Okey. 60 boleh dibagi dengan 4. Pernyataan yang benar. Betul. 60 boleh dibagi dengan 4. Kat sini betul. Tapi kat sini salah dia. 60 boleh dibagi dengan 9. Salah dah. Tak boleh dibagi dengan 9. Tak boleh dibagi dengan 9. Jadi palsu lah. Ni yang 9 ni palsu. Okay, tapi kat sini dia gabungkan dengan perkataan atau. Bila digabungkan dengan perkataan atau. Bila digabungkan dengan perkataan atau, maka atau akan walaupun salah satu tu ada salah tapi tetap benar. Okey, dia akan tetap benar. Okey, kat sini dia tak kisahlah kalau ada salah satu tu benar. Okey, satu salah dia akan tetap kata benar. Kat sini untuk pernyataan B ni benarlah walaupun ada salah satu ni palsu. Okey. Okey, seterusnya implikasi. Okey, implikasi. Okey, kita tengok keadaan, contoh keadaan. Okey, tengok. Okey, kenal dulu asas dia. Okey, bagi dua pernyataan P dan Q. Okey, ayat dia. Jika P, maka Q. Okey, dikenali sebagai implikasi. Ini yang dikatakan implikasi. Implikasi dia kata jika P, maka Q. Itu yang dikatakan ayat implikasi. Okey, P itu dikenali sebagai antecedent. Q itu dikenali sebagai akibat. Okey. Okay, jadi P itu kena ingatlah. P itu dikenali sebagai antecedent. Q itu dikenali sebagai akibat. Jadi P antecedent, Q akibat. Okey. Dua implikasi, jika P maka Q dan jika Q maka P. Kita terbalikkan. Okey, Q dengan P itu diterbalikkan, boleh tulis sebagai P jika dan hanya jika Q. Kita boleh gabungkan kedua-dua implikasi itu jadi satu ayat. Okey, jadi satu ayat menggunakan menggunakan perkataan jika dan hanya jika. Okey, begitu juga dua pernyataan boleh tulis dari satu pernyataan berbentuk P jika dan hanya jika Q. Okey, jadi daripada perkataan P jika dan hanya jika Q itu kita boleh keluarkan dua implikasi. Implikasi pertama jika P maka Q, implikasi kedua jika Q maka P. Okey, jadi kat sini kita faham konsep saja, jadi kita boleh buatlah. Okey, faham konsep. Konsep yang sama macam di bahasa Melayu. Okey, konsep dia sama macam bahasa Melayu. Jadi kat sini kita faham konsep je kita akan boleh buat. Jadi kat sini untuk implikasi ni dia ada jika maka. Okey, ada jika maka. Jadi jika P maka Q. Okey, untuk yang seterusnya daripada situ kita boleh dapatkan satu perkataan dengan menggunakan jika dan hanya jika. Kita gabungkan dua implikasi dia akan dapat jika dan hanya jika. Jadi P jika dan hanya jika Q tu kita akan boleh dapat dua implikasi. Dua implikasi. Jadi kat sini akas. Okey, kita kenal pasti pula akas. Akas bagi implikasi jika P maka Q ialah jika Q maka P. Akas ni maksudnya benda yang berkaitan. Maksudnya benda yang diterbalikkan. Okey, tadi implikasi ni jika P maka Q. Jadi akas dia, akas dia kita terbalikkan saja.
Jika Q maka P. Jadi kat situ akasnya kita terbalikkan saja. Okey. Jadi kat sini akas, tak faham akas, kita terbalikkan saja dia punya pernyataan tu. Jadi dapatlah akas. Okey, yang seterusnya kita contoh soalan bagi implikasi. Okey, tulis dua implikasi daripada ayat yang berikut. Jadi ayat kat sini, X kuasa 3 sama dengan 64 jika dan hanya jika X sama dengan 4. Jadi kat sini dua implikasi kita boleh keluar kat sini. Kita hanya keluarkan X kuasa 3 sama dengan 64, maka X sama dengan 64. Jadi implikasi yang pertama, implikasi kedua, jika X sama dengan 4, maka X kuasa dengan 3 sama dengan 64. Jadi kita terbalikkan saja. Okay, mudah saja. Kalau nak dua implikasi, kita hanya guna jika maka. Okay, buat keluar dua, jika maka. Untuk yang pertama, jadi yang keduanya kita terbalikkan saja dia punya pernyataan tu. Okay, contoh yang kedua, nyatakan akas bagi setiap implikasi yang berikut. Bila akas ni kita terbalikkan saja. Contoh kat sini, jika X kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan kosong, maka X tolak 1 dengan kurungan X tambah 2 dengan kurungan sama dengan kosong. Jadi kita terbalikkan saja, jika X tolak 1 dalam kurungan X tambah 2 dalam kurungan sama dengan kosong, maka X kuasa 2 tambah X tolak 2 sama dengan kosong. Jadi kita terbalikkan saja. Yang seterusnya, jika X sama dengan 7, maka X tambah 2 sama dengan 9. Kita nak dapatkan akasnya, kita terbalikkan saja. Jika X tambah 2 sama dengan 9, maka X sama dengan 7. Okey, jadi kita terbalikkan saja untuk akas. Okey, yang seterusnya hujah. Penghujahan ialah proses membuat satu kesimpulan berdasarkan beberapa pernyataan yang diberi. Okey, hujah ni maksudnya kita nak buat kesimpulan lah. Okey, pernyataan diberi itu dinamakan premis. Okey, pernyataan diberi itu dinamakan premis. Jadi kita akan tengok premis 1, premis 2, and kesimpulan. Okey, suatu hujah adalah terdiri daripada premis dan kesimpulan. Okey, hujah tu mesti terdiri daripada premis dan kesimpulan. Kita tengok contoh dah. Okey, kat sini contoh yang pertama. Kenal pasti premis dan kesimpulan dalam hujah yang berikut. Satu pentagon mempunyai 5 sisi. A, B, C, D adalah satu pentagon. Maka A, B, C, D, E ialah 5 sisi. Jadi kat sini premis yang pertama dia. Satu pentagon mempunyai 5 sisi. Premis yang kedua yang kita kata A, B, C, D, E ialah satu pentagon. Jadi sini daripada dua premis ni kita boleh buat satu kesimpulan bahawa A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi. Itu dia punya kesimpulan dia. Okey. Okay, tengok pula. Okay, hujah dia ada banyak bentuk. Kita tengok bentuk yang pertama. Okey, dekat sini hujah bentuk yang pertama ni. Okey, premis yang pertama semua A adalah B. Okey, premis yang kedua C adalah A. Premis kesimpulannya C adalah B. Okey, kat sini untuk ayat kesimpulan untuk premis yang pertama ni dia beritahu kata semua A adalah B. Okay, dia mengaitkan A dengan B. Kemudian premis yang kedua ada C pula. Okay, tiba-tiba ada C. Okay, C adalah B. A. Dia kesimpulan dia, kita nak buat kesimpulan, kita ambil pula B. Okay, C adalah B. Itu yang dinamakan hujah bentuk pertama. Maksudnya kat sini kita kaitkan. Okay, kita kaitkan. Kalau untuk premis yang pertama ada A dengan B. Untuk premis yang kedua dia kaitkan C dengan A. Untuk kesimpulan kita kaitkan pula untuk C adalah B. Okey. Kita tengok contoh untuk hujah yang pertama ni, hujah bentuk pertama ni. Okey. Buat kesimpulan berdasarkan dua premis yang berikut. Premis yang pertama, semua gandaan bagi 5 boleh dibagi tepat dengan 5. Okey, dia kata semua gandaan bagi 5 boleh dibagi tepat dengan 5. Okey. Dia kata semua gandaan 5 boleh bagi tepat dengan 5. Okey, dia kata kat sini pula premis kedua. 45 ialah gandaan bagi 5. Dia kata 45 ialah gandaan bagi 5. Jadi kita beritahu pula kesimpulan dia 45 boleh dibagi tepat dengan 5. Jadi kita ambil dia punya B tu balik. Okey, kalau nak mudah kita labelkan. Contoh kita labelkan. Okay, kita labelkan A dia yang mana?
Okay, kita labelkan A dia ialah semua gandaan bagi 5. Okay, ni gandaan bagi 5 ni lah. Okay, gandaan bagi 5 ni, ini ialah A. Ini A. B dia pula boleh dibahagi tepat dengan 5. Ini B dia. Okay, kemudian untuk premis 2 ni C dia 45. Okay, C dia 45. Okay, ni C dia 45. Okay, ialah satu gandaan bagi 5. Gandaan bagi 5. Gandaan 5 bagi 5 ni ialah A. Gandaan bagi 5 ni ialah A. Jadi kita nak buat kesimpulan dia, kita simpulkan C. Kita ambil C. C dia 45, kita ambil 45. Okay, C dia. Okay, kemudian adalah B. Kita ambil B dia. Dibahagi tepat dengan 5. Kita ambil B dia. Dibahagi tepat dengan 5. Ni B dia. Jadi mudah saja. Jadi kalau tak erti kita labelkan dulu mana A, mana B, mana C. Okay, jadi kita labelkan ini jawapan dia 45 boleh dibahagi tepat dengan 5. Ini untuk hujah bentuk yang pertama. Tengok pula hujah untuk bentuk yang kedua. Okey, permis. Okey, permis pertama jika P maka Q. Ini melibatkan jika maka pula. Jika P maka Q. Untuk permis kedua P adalah benar. Kesimpulannya Q adalah benar. Okey, tengok kat sini kat sini permis pertama dia melibatkan jika maka. Permis kedua nak beritahu kata P tu benar. Permis untuk kesimpulan dia berkata Q tu adalah benar. Jadi kat sini tengok contoh soalan. Okey, tengok contoh soalan. Okay, dia kata buat satu kesimpulan berdasarkan dua permis yang berikut. Okey, permis pertama, jika semua nombor ialah faktor bagi 8. Okay, faktor bagi 8 ni, faktor bagi 8 ni, ini ialah P dia. Okey, kemudian maka nombor itu ialah faktor bagi 54. Okey, faktor bagi 54 ni, ini ialah Q dia. Ini Q dia. Okey, faktor bagi 54 ini ialah Q. Okey, kemudian untuk permis kedua dia kata P adalah benar. Maksudnya 3 ialah faktor bagi 18. 3 ni maksudnya kat sini P adalah benar ni maksudnya dia nak bagi kata 3 tu ialah faktor bagi 8 lah. Okey, 3 tu ialah faktor bagi 8. Jadi kat sini dia nak bagi kata 3 ni faktor bagi 8. Jadi 3 ni benar lah dia punya faktor bagi 8, 18. Kat sini ini ialah P dia. Kemudian, untuk kesimpulan, kita ambil pula Q dia. Okay, 3 ialah faktor bagi 54. Kita ambil Q dia. Okay, jadi kat sini, tak boleh kita nanti nak buat, kita labelkan dulu. Okay, jadi kena ingatlah untuk hujah bentuk kedua ni macam mana. Okay, okay. Jadi dapat kat sini, 3 ialah faktor bagi 54. Yang seterusnya, hujah yang ketiga. Okey, permis pertama jika P maka Q. Permis yang kedua bukan Q adalah benar. Kesimpulannya bukan P adalah benar. Okey, jadi kat sini melibatkan penafian pula. Okey, melibatkan suatu penafian. Okey, jadi kat sini untuk bentuk yang ketiga ni melibatkan penafian. Okey, dia berkata kata jika P maka Q. Okey, maksud permis yang kedua dia kata bukan P adalah benar. Dia berkata kata Q tu tak benar, Q tu palsu, tak benar. Maka Q tak palsu, tak benar. Maka kesimpulannya P pun tak benar lah. P pun bukan benar. Okay, maksudnya palsu jugalah. Okay, jadi kat sini berkaitan lah kalau ayat jika maka ni berkaitan. Kalau jika P maka Q ni maksudnya bila P ni palsu, automatik Q ni pun akan palsu. Kalau P ni benar, automatik Q ni pun akan benar. Okay, jadi kat sini tengok contoh soalan. Okey, buat satu kesimpulan berdasarkan dua permis yang berikut. Jika P ialah subset bagi Q, maka P bertindih ataupun bersilang dengan Q sama dengan P. Okey, jadi kat sini. Okey, jadi kat sini. Okey, labelkan dulu mana satu P, mana satu Q. Okey, subset bagi Q ni. Subset bagi Q ni, ini ialah P. Kemudian P bertindih dengan Q sama dengan 4. Sama dengan P ni, ini ialah
Q. Okay, kemudian P bersilang dengan Q tak sama dengan P. Dia beritahu pada baris kedua, P bersilang dengan Q tak sama dengan P. Okay, dia beritahu kata P bersilang Q tak sama dengan P. Jadi kat sini nak menafikan pernyataan Q ni. Nak menafikan pernyataan Q. Jadi kat sini Q lah yang ni Q. Pernyataan Q yang dinafikan. Okay, tak sama. Jadi simbol ketaksamaan. Okay, tak sama. Sama dengan di dashkan ni maksudnya tak samalah. Jadi kat sini dia menafikan Q. Jadi bila dia menafikan Q maka kesimpulan yang kita nak buat ni pun kena nafikan P. Okay, kena nafikan pernyataan P. Jadi kat sini P bukan subset bagi Q. Jadi kat sini P bukan subset bagi Q ni. Ini ialah P. Jadi kita nafikan pula untuk P. Sebab tadi dia kata Q dah dinafikan, jadi P pun kena dinafikan juga. Jadi kat sini hujah bentuk yang ketiga. Jadi hujah bentuk yang ketiga ni berbentuk penafian. Okey, berbentuk penafian. Okey, yang seterusnya deduksi dan aruhan. Okey, deduksi dan aruhan ni kesimpulan. Okey, kita nak membuat sesuatu kesimpulan. Okey, kita nak buat kesimpulan dalam bentuk yang berbeza. Kita tengok deduksi dulu. Deduksi adalah suatu proses membuat kesimpulan khusus berdasarkan pernyataan yang umum. Okey, deduksi ni daripada pernyataan yang umum. Okey, daripada pernyataan yang umum, kita nak buat pernyataan khusus. Umum ni maksudnya yang umum lah, yang besar. Kita nak buat menjadi yang perkataan khusus. Maksudnya perkataan khusus, kesimpulan khusus ni maksudnya kita nak simpulkan benda tu direct. Okay, straight to the point. Maksudnya kita nak simpulkan benda tu saja. Okay, itu dinamakan kesimpulan khusus. Maksudnya kita khususkan benda tu saja dalam kes tu saja. Okay, untuk deduksi. Kalau aruhan pula, kita adalah suatu proses membuat kesimpulan umum berdasarkan kes-kes khusus. Maksudnya di sini kita nak buat kesimpulan aruhan ni daripada kes-kes khusus, maksudnya daripada kes-kes yang khusus yang dia beritahu khusus, dia beritahu secara direct untuk suatu kes tu, dia nak bagi tahu kepada umum. Kita nak buat kesimpulan umum kepada semua bahawa ini ialah kita bagi tahu pada umum lah. Daripada kecil nak ke besar. Okey, untuk ingat kalau kat sini daripada besar, daripada kes besar kita nak khususkan. Okey, pada kecil. Kalau aruhan daripada kecil kita nak ke besar. Okay, itu aruhan. Okey, tengok contoh soalan. Okay, contoh kat sini dia suruh kita tentukan sama kesimpulan yang dibuat itu secara deduksi ataupun aruhan. Jadi yang ini dia kata luas segitiga 1/2 darat tapak darat tinggi. Okey, darat tapak darat tinggi. Jadi kat sini luas ABC 1/2 darat 7 darat dengan 5 cm sama dengan 17.5 cm kuasa 2. Ini dia bagi tahu luas untuk segitiga ni lah. Jadi kat sini untuk A ni kesimpulan khusus dibuat berdasarkan pernyataan yang umum. Okay, daripada dia bagi tahu kat sini kata luas segitiga 1/2 darat tapak darat tinggi. Dia beritahu yang ni. Okey, dia bagi tahu kata luas segitiga. Dia tak khususkan segitiga yang macam mana. Okey, tak khususkan segitiga tu ada dia punya tapak dia berapa, tinggi dia berapa, tak bagi tahu. Jadi kat sini daripada khusus, daripada umum, pernyataan umum. Okey, pernyataan umum ialah contoh pernyataan umum macam inilah. Okey, ini pernyataan umum. Okey, ini ialah pernyataan umum. Luas segitiga sama dengan 1/2 darat tapak darat tinggi. Ini pernyataan umum. Dia beritahu umum, kata luas segitiga ni macam ni. Okey, dia tak beritahu pun tapak tinggi. Tapak dia punya berapa, ukuran dia tinggi, tak beritahu ukuran dia berapa. Jadi daripada umum, dia buat kepada kesimpulan khusus. Dia buat pula kesimpulan khusus macam ni. Dia beritahu nombor dia beritahu tapak dia punya 7 cm, tinggi dia 5 cm. Jadi kat sini daripada umum kepada khusus. Jadi kat sini dia punya kesimpulan dia ialah deduksi. Jadi kesimpulan dia dibuat secara deduksi. Jadi untuk A ni secara deduksi lah. Untuk B pula, okay, untuk B dia beritahu umum. Dia beritahu secara khusus. Dia beritahu khusus kata 1 sama dengan 7 dalam kurungan 1. Okay, kuasa 2 tolak 6. Beritahu umum. Ini pernyataan yang khusus. Yang ni pernyataan yang khusus. Okay, ini pernyataan yang khusus. Maksudnya beritahu khusus.
Maksudnya kat sini khusus maksudnya nilai dia 1, 2, 3. Dia bagi tahu khusus direct terus. Okay, dia bagi tahu direct terus. Okay. Jadi kat sini daripada sesuatu penyataan yang khusus, kes-kes khusus ni dia buat satu kesimpulan umum. Kata kesimpulan dia macam ni. Okay, kata kesimpulan dia. Okay, kesimpulan dia macam ni. 7N kuasa 2 tolak 6. Jadi kesimpulan kita boleh buat 7N kuasa 2 tolak 6. And then N tu sama dengan 1, 2, 3, 4. Okay, itu ialah kesimpulan umum. Nak bagi tahu umum. Kata, okay, untuk kes-kes yang kecil-kecil tadi tu, kita boleh buat kesimpulan bahawa 7N kuasa 2 tolak 6. N sama dengan 1, 2, 3. Okay, akan dapat semua, akan menyelesaikan semua-semua kes khusus tadi tu. Itu dikatakan kesimpulan secara aruhan. Okay, ini dikatakan aruhan. Okay.